السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. عن علي أن فاطمة عليهما السلام شكت ما تلقى في يدها من الرحاء، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، فلم تجده، فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها، فلما جاء أخبرته. قال: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت أقوم، فقال: مكانك، فجلس بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري. فقال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فكبرا 33 وسبحا 33 واحمدا 33 فهذا خير لكما من خادم. Hadis rawahul Bukhari. Daripada Ali radhiyallahu an, Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali, menantu Nabi, merangkap sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita tentang peristiwa yang berlaku kepada isteri dia, Fatimah bintu Muhammad. Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, syakat ma talqa fi yadiha min ar-raha. Fatimah ni, sekali lagi kita tengok sikit, kita terjemah dulu. Dia mengadu, syakat, dia telah mengadu mengenai tangan dia yang luka disebabkan oleh menggiling atau menguli tepung. Dia buat kerja rumah teruk sampai tangan dia pecah, luka sebab buat kerja. Hadis ini membantah kelompok yang kononnya dia kata isteri duduk rumah tak payah buat apa. Tak betul lah. Sebab di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para isteri buat kerja. Sabit, kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi, di kalangan isteri-isteri sahabat, mereka buat kerja rumah. Kadang-kadang manusia
dia terlalu idealistik. Dia terlalu menggambarkan rumah tangga itu seakan-akan isteri bak bidadari, duduk sila panggung, goyang kaki, tak buat apa. Ini tak betul dari sudut pemahaman yang benar. Dalam rumah tangga, Quran sebut wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kita disuruh mempergauli mereka dengan cara yang baik. Nanti kita akan bahas pandangan di kalangan ulama bagaimana kedudukan isteri apabila duduk di rumah. Dia kena buat kerja ke tak? Tetapi Fatimah cerita kata dia buat kerja sampai luka tangan dia. Kan? Sekejap lagi kita sambung. Apa jadi? Fa'atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dia telah pergi bertemu dengan Nabi. Dia balik ke rumah bapa dia, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tas'aluhu khadiman. Dia pergi balik rumah bapa dia nak pergi minta seorang pembantu, khadam, maid, untuk tolong dia buat kerja rumah. Ini menunjukkan dia tak duduk sekali dengan Nabi dan dia tak duduk di rumah bapa mertua dia. Dia duduk asing. Di kalangan para fuqaha, nanti kita akan hurai dengan lebih detail, di antara hak seorang isteri, dia berhak untuk mendapat sebuah rumah luar daripada rumah mertua dia. Malam ni saya akan sebut banyak poin tentang isu rumah tangga. Jadi kalau tuan-tuan ada kesempatan, tulis apa benda yang agama bagi hak dan apa benda yang agama tak benarkan kita buat. Kadang-kadang apa yang kita faham itu ialah budaya orang Melayu, adat orang Melayu, tetapi bukan agama. Pertama, bila kahwin, isteri kalau dia minta, dia tak nak duduk rumah bapa mertua dia atau dia tak nak duduk rumah dia, dia berhak dan mesti dibawa keluar daripada rumah tersebut. Sediakan. Satu orang suami tak boleh, hak isteri. Dia kata, aku anak jantan seorang lah, hang kena duduk belah mak aku. Tuan-tuan minta fasakh. Kerana dia tak layak dan dia tak menunaikan hak dia. Kita keluar. Kita boleh keluar. Tapi kalau tuan-tuan dapat isteri malam Lailatul Qadar, dia tak, abang kita tak payah keluar pergi mana lah. Mak pun duduk seorang. Tak ada siapa nak jaga. Biarlah saya jaga sampai ke hujung nyawa. Yang ni tuan-tuan ajak pergi Nu'aini. Faham ke tak? Nu'aini ke, Anwar ke, Hairi ke, jom. Allah, bukan sejuk perut mak hang mengandung. Payah nak boleh menentu lagu ni ya. Ihsan. Tapi kalau dia tak mau, kita kena bagi hak tu. Dan tuan-tuan kena ingat, apabila dia duduk di rumah mertua, apakah dia wajib untuk berkhidmat pada mertua dia? Nas, tak ada. Dia tak berdosa kalau dia tak serve mertua dia. Ni saya habaq bagi celik hukum. Dia duduk rumah tu, dia tak serve mertua dia. Ini tuan-tuan, dia telah memperhamba abdikan bini dia tu. Dia kata, saya untunglah anak saya pergi menikah dengan perempuan mana tak tahu, mai duduk dengan kami. Semua dia buat dengan segala makneka, termasuk pergi duduk belah adik-adik dia, termasuk duduk pergi belah ipak dua dia. Sampai orang pi dia kata, mana menentu hang? Tu duduk sidai baju. Yang ni tuan-tuan salah.
Saya sebut terang, hukum kata dia hanya khidmat pada suami dia. Sebab itu krisis banyak mari apabila duduk sekali keluar. Pergi keluar. Melainkan kalau dia offer, dia kata duduk lah. Tapi kalau kita tengok, Fatimah keluar. Duduk rumah asing. Sekali lagi saya akan bahas panjang. Poin banyak. Baik, berikutnya. Dia kata, falam tajidhu. Dia pergi dekat rumah ayah dia, tak ada. Nabi tak ada. Fadzakarat dzalika li Aisyah. Dia pun cerita mengadu, dia kata tengok tangan dia luka apa semua ni, sat lagi ayah dia balik tolong habaq sat dekat ayah dia, kata Fatimah Fatimah luka tangan, tak larat dah nak uli tepung, tak larat dah nak buat kerja rumah ni, boleh tak Rasulullah hantar mai seorang khadam tolong dia. Sebab tak ada anak yang paling Nabi cinta dan kasih melainkan Fatimah. Dalam hadis-hadis Nabi, kalau kita tengok, Nabi sayang sungguh Fatimah ni. Nabi cinta sungguh Fatimah. Sehingga kalau Fatimah mari, Nabi bangkit. Tu yang kata Nabi, dia bangkit pergi sambut Fatimah, peluk, cium, mari duduk tepi dia. Tu yang kata Fatimah binti Muhammad. Sayang sungguh. Sampai di akhir hayat dia, ketika Nabi nak habis umur, Fatimah masuk. Tuan-tuan, 6 orang anak Nabi, Aisyah kata tak ada di kalangan mana-mana anak Nabi bercakap macam Nabi, berjalan macam Nabi, duduk macam Nabi, mirip sebiji dengan Nabi, betul-betul copy paste Nabi. Fatimah. Tak tumpah macam mana Nabi, macam itulah Fatimah. Punyalah dekat Fatimah ni. Bila dia, tuan-tuan, anak ni bila dia rapat dengan kita, dia akan terkesan. Cara bercakap, cara berjalan, cara apa semua. Dia, orang kata dalam bahasa orang Melayu kita ni, tumpah nasi, tumpah kuah ke nasi. Macam itulah Fatimah. Sekejap lagi saya akan cerita sikit tentang Fatimah. Jarang kita dengar tentang Fatimah ni. Melainkan, apa dia? Apa dia tuan-tuan duk dengar Fatimah ni? Kacik Fatimah. Kok tu cekak. Tongkat Ali boh tu lah kita. Sekejap kita tengok Fatimah punya cerita. Menarik. Menggambarkan hubungan anak dengan seorang ayah. Falamma jaa, apabila Fatimah balik, apabila Nabi balik, falamma jaa, telah balik ia, telah balik Nabi. Akhbarathu, telah mengkhabarkan oleh Aisyah ni akan Nabi apa yang Fatimah mai habaq tadi. Dia tak nak tadi mai nak jumpa Nabi, Nabi tak ada, dia habaq kata dia nak ambil khadam lah, tangan dia pun semua, ceritalah. Qal faja'ana wa qad akhadna madaji'ana. Ali kata malam tu dia pi kat kami. Tak ada tunggu siang, malam tu dia pi. Anak sayang dia pi ya. Dia pi. Dia pi masa tu kata Ali, kami duk ready nak tidur lah. Dia sampai. Dia kata wa akhadna madaji'ana fa dhahabtu aqum. Ali kata aku pun tengok Nabi mai nak bangkit pi lah. Nabi kata makanak. Duk. Tak apa. Duduk tang tu, tak payah bangkit mai. Fajalasa bainana hatta wajadtu barda qadamih ala sadri. Nabi duduk di tengah kami. Nabi duduk di tengah kami. Aku rasa sejuk kaki Nabi ni sampai ke dada. Duduk. Tuan-tuan, ini peranan seorang ayah dengan seorang mak. Anak balik mai habaq kata tak larat buat kerja rumah. Pok pi nasihat, panggil duduk. Taklah dia kata, itulah hang. Aku duk habaq dah cari laki kaya, hampir cari buat apa kau tu. Lepas tu duk balik mai mengadu kat aku.
Orang dulu cari tidak boleh pakai ni gelang ni, ambil. Oh, tidak pergi tambah minyak pula. Kita tuan-tuan, 2-3 kes yang mari pada kita, dia menambah garam pada luka, menambah minyak pada api, bukan nak bagi padam. Duk cucuk tambah lagi. Maaflah saya cakap, bukanlah saya harap tuan-tuan yang duk mengaji ni tak buatlah kelaku ni. Bila balik anak mai mengadu apa semua, tuan-tuan dengar, tuan-tuan nasihat bagi jadi elok, bukan bagi tambah jadi tak elok. Itu yang sepatutnya. Kalau dia balik habaq mai kata tak larat buat kerja apa, sabarlah, mudah-mudahan jadi pahala, kan? Suami hang keluar buat kerja, hang buat kerja rumah, kan? Nasihat macam tu. Bukan tambah api. Baik. Nabi kata, ala adullukuma, mau tak kamu berdua aku ajarkan, aku tunjukkan, dalla yadullu, adullukuma, mau tak aku tunjukkan kepada kamu berdua suatu benda yang lebih baik daripada khadam. Fatimah pi minta orang gaji, khadam, hamba. Nabi kata, aku nak bagi satu benda yang lebih baik daripada khadam, yang boleh menyelesaikan masalah kamu, yang boleh menghilangkan kepenatan, yang boleh memberi kekuatan untuk kamu buat kerja. Nak tak? Tuan-tuan, rahmat besar hadis ni kat kita. Pasal apa? Kalau kata Nabi hantar khadam, cerita ni kira mati dekat tu. Tapi Nabi telah bagi satu benda yang bukan sahaja menyelesaikan masalah Fatimah, tetapi dia juga menyelesaikan masalah kita. Balik pi ajak bini-bini tuan-tuan. Tuan-tuan pun boleh baca lah. Bukan untuk Fatimah ya. Walaupun terkenal apa yang saya akan baca ini dengan nama zikir. Zikir siapa? Zikir Fatimah lah. Takkan zikir Zabedah kot. Daripada awal tadi Fatimah. Zikir Fatimah. Malah ni kita nak ajak zikir Fatimah. Zikir Fatimah ni semua boleh baca. Rosnah boleh baca, Sa'odah boleh baca, apa dia lagi, Hafsah ke, Jamilah ke, Rogayah ke, semua boleh baca. Walaupun zikir Fatimah. Yang mana tak larat nak balut ketupat nanti, tak larat nak tekan semprit, baca. Baca. Ini tuan-tuan. Pasal tu kalau nak pilih menantu ni, suruh dia buat ketupat. Kalau dia balik kecil, kalau dia balut kecil-kecil, orang tua-tua kata menikah. Kalau tak elok muka pun menikah. Pasal rajin. Tapi kalau dia balut besar-besar, nak makan pun kena tokok 2 kali. Muka elok pun apa jangan menikah. Malas. Apa kata Nabi? Unta padang pasir pun tak ada malas macam bini hang. Itu selingan. Nabi kata, mau tak aku ajar lebih baik daripada khadim. Maksudnya lepas ni dia main satu kekuatan, energi. Kita buat kerja jadi kuat. Ni tuan-tuan semua boleh amal ni. Apa dia? Idza awaituma ila firashikuma aw akhadhtuma madaji'akuma. Benda ni hampa kena buat masa nak tidur. Sat lagi boleh buat lah. Sat lagi balik boleh buat. Sebab Nabi kata, apabila kamu berdua pergi firashikuma, ila firash. Firash artinya katil, tempat tidur, hamparan tu. Apa letak kepala tu, apa baca. Esok dia mai kekuatan. Okey. Apa dia? Fakabbira 33. Takbir 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dua-dua baca. Jangan kecoh pula. 15. Masing-masing baca. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali. Wasabbiha, dan subhanallah 33 kali.
Ini sebelum tidur. Baca. Wahmada thalathan wa thalathin. Dan kamu tahmid 33. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah 33 kali. Kata Nabi, bacaan itu, zikir tersebut lebih baik untuk kamu daripada khadim. Tuan-tuan, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, dia sebut apa? Dia kata hadis yang kita baca ini menjadi bukti bahawa zikir bukan sahaja memberikan kekuatan rohani, tetapi ia juga memberikan kekuatan jasmani. Aku pernah melihat guru aku, Ibn Taymiyah rahimahullah, seorang yang sangat hebat. Dia kata tok guru dia, kan? Seorang yang hebat berkata-kata, berani dan sangat dalam tulisannya. Sesungguhnya dia sebut, sesiapa yang mengamalkan zikir ini, dia akan mendapati badan yang kuat, gagah, tidak penat, dan dia tidak memerlukan khadam. Maksudnya hilang penat. Nampak? Boleh baca. Bukan payah sebelum tidur. Esok mangkit segar. Siapa yang petua ni? Siapa yang petua ni? Nabi. Saya nak terang kat tuan-tuan berapa perkara daripada hadis ni lah. Habis. Hadis ni riwayat Al-Bukhari. Yang pertama, kita nak kenal malam ni Ummul Hasanain, Fatimah bintu Muhammad. Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatimah Ummul Hasanain artinya dia mak kepada dua Hasan. Al-Hasan bin Ali dengan Al-Husain bin Ali. Husain artinya Hasan kecil, adik. Tuan-tuan ingat, Al-Hasan bin Ali abang, Al-Husain adik. Al-Hasan dan Al-Husain. Pasal apa kita kata Al-Hasan? Pasal kalau kita sebut Al-Hasan, dia merujuk kepada cucu Nabi itulah. Okey, Al-Husain pun cucu Nabi. Baik. Nabi ni dapat Fatimah ataupun dikurniakan Fatimah ni sebelum dilantik menjadi Rasul. Dekat nak jadi Rasul. Fatimah lahir sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul. Dia berkahwin dengan Ali bin Abi Talib pada bulan Zulkaidah ataupun hampir pada bulan Zulkaidah. Maknanya pada bulan Syawal. Pada tahun kedua Hijrah selepas peperangan Badar. Dan Fatimah ni umur dia tak panjang. Riwayat sebut dia meninggal pada usia 28 tahun. Ada perbezaan, ada yang kata awal lagi, tapi riwayat-riwayat sebut tak lebih pada 30 lah. Dia meninggal muda. Dia meninggal 6 bulan selepas Nabi wafat. Ada kata 2 bulan selepas Nabi wafat. Dan memang Nabi dah bagi tahu. Dia masuk jumpa Nabi, dia tengok Nabi sakit, dia menangis. Lepas tu Nabi bisik dekat telinga dia, dia tersenyum, dia seronok. Orang duk korek rahsia, apa sebab? Dia kata, Nabi sebut, kata, jangan sedih. Orang pertama yang akan menyusul selepas daripada kewafatan aku, Fatimah. Dan Fatimah ahli syurga. Dan Nabi telah khabar kepada Fatimah, dia menjadi penghulu wanita, sayyidah, ketua bagi orang perempuan di syurga, Fatimah. Fatimah. Dia meninggal kemudian daripada Nabi. Itu Fatimah. Daripada perkahwinan dia dengan Sayyidina Ali, Allah mengurniakan kepada mereka
Al-Hasan, Al-Husain, Muhsin, Ummu Kulthum dan Zainab. Dia dapat 5 orang anak dengan Sayyidina Ali. Kemudian kalau kita tengok juga dalam beberapa hadis bagaimana kasih dan sayangnya Nabi kepada Fatimah. Antaranya kita tengok 1-2 hadis. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa orang yang paling sama sikap, kelakuan, pergerakan dengan ayahnya Rasulullah ialah siapa dia? Fatimah. Ma ra'aitu ahadan ashbaha samtan wadallan wahadiyan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi qiyamiha wa qu'udiha. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i. Aku tak pernah nampak mana-mana orang yang lebih sama dengan Nabi ketika diam, perangainya, ketenangannya, ketika berdiri, ketika cara dia duduk, melainkan anak dia Fatimah. Ada satu video ustaz mana tak tahu duk buat kononnya jalan cara Nabi. Adalah tularlah kan, jalan cara Nabi. Macam mana Nabi berjalan, dia pun berjalan. Kita tengok kalau cara dia berjalan tu bukan macam Nabi lah, tapi macam orang nak terberak. Jalan lari kelang kabut. Orang macam tu ke? Nabi berjalan cepat. Seakan-akan dia punya jalan dalam Syama'il Muhammadiyah bagi tahu Nabi jalan laju. Jalan laju macam mana? Seperti satu orang yang sedang menuruni bukit. Artinya dia jalan laju. Tapi Nabi bukan orang kalut. Bukan jalan kalut. Kita tuan-tuan jalan bagi steady. Jangan duk buat lagu orang tak makan. Umar pernah bubuh sedah tampak tengah belakang. Satu orang jalan duk buat tak larat. Kan? Duk buat jalan macam Tok Qamat. Tok langkah Allahumma salli ala Muhammad. Tok langkah Allahumma salli ala Muhammad. Tok jalan macam orang jalan macam orang. Jalan steady, tak payah duk buat main nak warak sikit. Duk buat lembut lembek, duk buat lemah lembek, duk buat tak larat, duk buat. Dia ni warak. Ibnul Jauzi kata antara cara iblis nak belik satu orang dari sudut perwatakan dia, pergerakan dia buat lakonan seolah-olah dia macam warak. Kalau kita umur 30 takkan nak jalan macam 70. Pasal apa yang aku nampak teruk sangat ni? Warak. Jalan macam orang tunjuk macam kita. Nabi tak suka orang Islam nampak lekeh. Jalan bagi steady. Itu dalam hadis, tapi taklah kalut macam tu. Nabi kata al-ajalatu minasyaitan. Umar kata kami telah duduk dan hidup dengan Nabi. Dia berjalan nampak laju, steady. Dia bercakap, dengar. Dan bila dia pukul sakit. Kan? Sahabat kata daripada riwayat Umar manusia yang terbaik itu macam tu lah. Dia orang terbaik Umar, tapi bila dia cakap dengar. Nabi cakap dengar. Ini kita bercakap dengan kawan tu warak. Jenuh duk pembang dengar. Pedia dia cakap. Awak dia cakap slow dia warak ustaz. Kan? Baik. Kemudian kita tengok Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan ni sayang Nabi ni. Wa kanat idza dakhalat 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qama ilaiha faqabbalaha. Apabila Fatimah masuk mari dekat Nabi, Nabi duduk dalam majlis, Nabi akan mangkit. Faqama ilaiha. Nabi mangkit pergi kat dia. Sayang. Nabi ni dia tengah khutbah, cucu dia masuk, Al-Hasan Al-Husain duduk berjalan depan dia, rebah, jatuh, jalan rebah. Dia berhenti khutbah. Dia turun mai ambil dukung, bawa naik atas khutbah. Nabi rahmah, Nabiur rahmah. Rahmat Nabi. Cucu dia mari,
naik atas belakang. Dia tak panggung. Sebab dia kata apa? Sat lagi mereka tak seronok nak main. Bagi mereka main, bagi puas. Sat lagi aku panggung. Sahabat duduk belakang, lama ni. Wahyu turun ke apa? Nabiur Rahmah. Kan? Itu tuan-tuan, orang-orang Ahlus Sunnah kena ada rahmah. Dengan cucu, dengan anak. Faqabbalaha. Cium. Nabi cium. Nabi memang, sebab itu Aqra bin Habis. Dia tengok Nabi cium Al-Hasan Al-Husain. Kita berapa kali kita cium anak cucu kita? Al-Aqra bin Habis. Al-Aqra bin Habis. Dia tengok Nabi cium Al-Hasan Al-Husain. Dia kata, aku ada 10 orang anak, aku tak pernah cium. Nabi kata, man la yarham, la yurham. Siapa yang tak reti nak kasih kesian dekat orang ni, dia tak akan disayangi. Faqabbalaha, Nabi cium. Di kalangan para fuqaha, mereka berbincang apa hukum kita mencium anak perempuan. Apa hukum kita cium anak perempuan? Anak kita lah, bukan anak orang. Biar ketahuan tuan. Jumhur fuqaha mengharuskan, kecuali mulut tak boleh. Selain daripada itu, bahkan mereka sebut jika pulang daripada musafir, disebut oleh para fuqaha, kalau tuan-tuan ada anak perempuan, tuan-tuan nak cium anak perempuan kecil, tak ada masalah lah. Yang baligh boleh atau tidak? Boleh. Majoriti mazhab mengatakan harus. Cium di pipi, cium di kepala, tanda kasih. Dan siapa yang ada anak perempuan, dia akan faham lah. Bapa ni, kalau dia ada anak lelaki perempuan, pak lah. Of course, dia akan sayang anak perempuan tu lebih pada anak lelaki. Itu tabiat. Melainkan kalau semua anak dia lelaki, tak payahlah. Tapi kalau dia ada anak perempuan, ni saya bagi tahu kat mak-mak ni, satu orang ayah, fitrahnya, kasih dia akan sayang anak perempuan dia lebih pada anak lelaki dia. Sebab itu kita tengok banyak kan video-video yang tular menangis apa ayah-ayah ni bila mengkahwinkan anak dia. Kan? Dia nak serah sehingga ada satu perkara, ada orang kongsi, satu orang bapa kata kat anak dia kata hari ni dia bagi kahwin anak dia, suami tu, mana menantu dia sayang. Esok kalau tak suka dah anak dia, telefon dia akan mai ambil balik. Kan? Kerana dia menyerahkan anak dia tu dalam keadaan ni, kita pergi serah kaki dua, dia hantar balik mai kaki satu. Dia sayanglah kan. Nabi faqabbalaha. Kita buat anak-anak kita sayang, kita cium, tak salah. Melainkan kalau kita bimbang fitnah. Kan? Tapi saya ingat ciuman tu ciuman kasih, ciuman sayang, dibenarkan. Nabi cium. Dalil yang paling jelas, Nabi cium anak dia. Kan? Wa ajlasaha fi majlisihi, dan dia memberikan tempat, dia mendudukkan Fatimah di dalam majlis dia. Demikian juga kalau Nabi mai, Fatimah bangkit pi. Ini fitrah. Fitrah kan. Baik. Pasal itu anak perempuan ni kalau dia pergi habaq apa kat mak dia bantah, dia tahu dah macam mana dia nak boleh benda tu. Dia akan pergi habaq kat pak dia. Pak dia akan luluskan dengan segera tanpa masuk dalam mesyuarat jawatan kuasa. Ini yang kata seorang bapa. Demikian Nabi. Tuan-tuan bisa dengar cerita Nabi. Fatimah pergi mengadu, Ali nak menikah seorang lagi. Naik angin Nabi. Kan? Inna Aliyan khataba binta Abi Jahal. Tuan-tuan boleh habaq balik pergi repot. Ali pergi meminang anak Abu Jahal. Anak Abu Jahal. Fatimah dapat tahu. Fatimah balik pergi habaq kat Nabi.
Pergi mengadu kat pak dia. Dia tak Ali pergi Minang. Nak madukan dia. Nak poligami. Kan? Nabi dengar benda tu. Apa yang berlaku? Tengok ayat Fatimah. Yad'umu qaumuka annaka la taghdabu li banatika. Kaum engkau, wahai ayah, duk kata engkau tak akan marah kerana aku, kerana anak perempuan kau. Ali pergi meminang anak Abu Jahal. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasami'tu hina tashahhada yaqul amma ba' ankahtu Abul As ibn Rabi' fahaddathani wa sadaqani wa inna Fatimah bad'atun minni wa ana akrah an yasu'aha. Nabi kata, Fatimah ni sebahagian daripada aku. Sesiapa yang menyakiti Fatimah, membuat Fatimah rasa tersakit, dia telah menyakiti aku. Wallah la tajtami'u bintu Rasulillah, demi Allah tidak akan berkumpul anak Nabi Allah dengan anak musuh Allah. Nabi sebut sepatah ya, Ali terus pergi putih tu nak. Banyaklah perbahasan di kalangan para fuqaha siapa. Bukanlah masalah Nabi anti poligami tu. Tapi ada isu-isu yang anak Abu Jahal lebat, panjanglah cerita dia. Tapi saya nak habaknya demikian Nabi dan Fatimah. Jadi tak betul lah kalau orang kata Fatimah pi Nabi tak tolong, tak. Tapi ada sebab. Nabi meninggal tak tinggalkan warisan. Tak ada, kerana itu hukum. Kita tengok. Okey. Dah alang-alang kita sebut poligami. Boleh tak kalau satu orang perempuan dia buat syarat kat laki dia, abang kalau nak menikah dengan saya, belum menikah, kita buat syarat boleh tak? Kita buat syarat apa? Kita buat syarat kata abang tak boleh poligami. Kalau abang poligami, jatuh talak satu. Kalau sanggup sign, akan boleh kalau nak kahwin dengan anak-anak, tapi tidak boleh marah. Kalau marah akan dijual. Yang ni kita tukar sikit. Kita punya syarat tak boleh poligami. Boleh tak kita buat syarat tu? Syarat tak boleh menikah dua. Kalau nak menikah dengan saya, kena sign agreement, kena buat satu akad. Syarat dia tak boleh kahwin dua. Kalau kahwin jatuh talak, atau kalau kahwin saya akan minta pasakh. Di kalangan para ulama berbeza pendapat. Di sisi mazhab al-Imam Syafi'i, tersebut mazhab Syafi'i dulu lah. Dia kata apa? Syarat itu fasid. Syarat itu batil. Perkahwinan itu sah dan syarat itu tak valid. Jadi kalau tuan-tuan mazhab Syafi'i, tuan-tuan angguk bila. Abang kalau nak menikah dengan cik, abang tak boleh poligami. Ni, hang tak habak aku tak mau . Dengar tu nak pergi kemah tu. Hang tak buat syarat pun, aku nak suruh buat. Tu. Betul ke abang? Betul. Hang tak habak pun. Kalau hang tak teringat pun memang aku nak kata, tapi dah hang sebut, tulis. Kalau nak kemah lagi, hang pergi pemati stamp. Kata orang Jawa, tak dan hilang inai, merah inai di jari, dia pergi buh seorang lagi. Abang janji macam mana? Di sisi mazhab Syafi'i, syarat tu tak pakai. Tu yang abang pergi setuju tu pasal apa? Dah aku nak nikah dengan hang buat syarat tu, aku mengangguk di sisi mazhab. Dan mazhab Syafi'i. Daripada awal tu tak ada mazhab. Di sisi mazhab lain, mereka kata apa? Pakai. Maksudnya kalau langgar, breach the contract, dia pergi menikah dua, talak jatuh. Dan isteri tu boleh minta fasakh. Pasal apa? Kerana al-muslim, dalil mereka apa dia? Al-muslim ala syurutihim. Banyak dalil-dalil ni. Orang Islam diikat dengan janji.
Dan janji syarat yang wajib ditunaikan, syarat yang menghalalkan kemaluan. Maksudnya kalau kita dah ikat janji sebelum menikah, tak mau poligami, dia langgar, kira dahsyat lah. Pasal apa? Pasal syarat tu syarat besar tu. So, para ulama berbeza pendapat. Pandangan yang paling kuat apa dia? Mazhab Syafi'i kata tak bolehlah buat syarat tu. Pasal apa? Syarat itu telah mengharamkan apa yang halal. Ni penghujahan mazhab Syafi'i lah. Tapi saya nak habaq untuk orang perempuan semua, pandangan yang kuat, pandangan yang disokong oleh dalil-dalil yang kita rasa kemas penghujahannya, ialah syarat itu sah dan akad itu sah. Jika suami langgar, maka berjalanlah apa yang disyaratkan. Awak baru habaq malam ni, siapa suruh dengar lambat? Pasal kami menikah dulu tak ada buat syarat. Terima sajalah. Beda oi. Lah boleh lah nak buat. Lah boleh lah menikah dah. Azal tu tuan-tuan, sekejap lagi saya sambung syarat yang kedua. Okey. Jadi dalam hal ini boleh kita nak letak syarat tu dan syarat tu terpakai. Tapi kita tak nafikan ada pandangan fuqaha yang kata syarat macam tu batil, fasid, tak pakai. Tapi menikah tu sah. Cuma syarat tu tak boleh. Syarat macam tu tak boleh. Pasal dia menyelisih kitab dan sunnah. Tapi Umar Al-Khattab, dia bila bawa satu kes tau. Pasal tu orang perempuan ni dia boleh negotiate sebelum menikah. Ajak anak-anak kita kalau dia nak negotiate. Umpamanya pada zaman Umar ada satu husband and wife, satu couple ni, dia telah bincang, kalau nak menikah dengan saya, syarat dia jangan bawa saya keluar daripada negeri ni, kampung ni. Lelaki ni menikah dengan perempuan ni, dia setuju, dia bawa keluar. Perempuan ni telah angkat kes ni pada Umar. Umar kata apa? Hang telah langgar syarat dan wanita ni berhak untuk berpisah. Artinya Umar apa? Benarkan syarat tu. Saya bagi contoh. Wanita, mungkin dia letak syarat apa? Dia kata saya boleh kahwin dengan syarat saya nak kerja. Kan? Saya nak kerja.
Bila dia kahwin, suami wajib benarkan dia kerja. Kan? Banyaklah syarat-syarat lain. Kan? Nampak? Okey? Wallahu ta'ala a'lam. Seperti dia mensyaratkan, dia tak mau duduk macam kita kata tadi, dia tak mau duduk rumah laki dia, tak mau duduk rumah mertua dia. Boleh, tak ada masalah. Dia nak ajak balik pergi duduk rumah mak dia. Kalau nak kahwin dengan saya, kena duduk rumah mak saya. Kan? Okey, setuju. Setuju. Pasal kita yang terima syarat tu. Baik. Dan tuan-tuan, sedikit last tentang Fatimah sebelum kita pergi huraian hadis ni. Ketika dia meninggal, yang memandikan jenazah dia Ali bin Abi Talib. Ali yang mandikan jenazah Fatimah. Jadi tuan-tuan cuba malam ni sebelum tidur, cuba tanya laki tuan-tuan, kalau saya mati abang boleh mandi ke saya? Kalau hang mati aku nak mandi hang boleh, yang aku tak boleh ni kalau hang hidup. Hidupnya cengih. Tapi tuan-tuan hadirin mukminin, dalam kehidupan kita ni setiap orang dia menginginkan pasangan yang zaujah ataupun zauj yang salih, rezeki. Sebab itu ketika Fatimah sakit, dia mengadu dekat Nabi, kata kepala dia sakit. Nabi pun mengadu. Fatimah kata, Nabi kata apa? Aku harap apa? Aku mati dulu, Fatimah kata. Aisyah kata, supaya aku boleh diuruskan oleh engkau. Artinya Aisyah mengadu sakit dekat Nabi dengan harapan supaya kalau dia meninggal, Nabi urus jenazah dia. Menunjukkan, kata tuan-tuan, yang paling menariknya khidmat seorang suami pada isteri dia, bila isteri dia mati, dia mandikan isteri dia. Di kalangan para fuqaha, boleh memandikan berlawanan jantina khas suami isteri. Kalau tuan-tuan mati, siapa nak mandi tuan-tuan? Suami atau isteri. Di sisi mazhab Imam Syafi'i, dia ada turutan lah. Lelaki yang mempunyai hubungan qarabat, lepas tu dia pergi kepada lelaki yang tak mempunyai hubungan kerabat, isteri pun masuk dalam tu lah, dalam turutan tu. Kalau tak ada sangat, barulah pergi kepada perempuan. Tak ada choice, tak ada siapa dalam kampung tu, tak ada siapa, mati belakang habis jantan. Tak ada siapa, mana ada orang lelaki-lelaki habis mati dah. Apa siapa? Terlebih minum biar. Yang duk ada ni perempuan-perempuan, boleh lah. Saya sebut hal ini kerana ada satu orang anak dia nak urus mak dia, dalam keadaan mak dia uzur. Boleh tak? Tak boleh. Anak tak boleh melihat aurat mak dia, dan anak perempuan tak boleh melihat dan menyentuh aurat bapa dia. Tak boleh. Illa darurah. Kecuali tak ada siapa. Artinya kalau saya nak urus mak saya, tak boleh lah. Sebab dia melibatkan aurat, melainkan darurat lah. Menantu perempuan ke, anak perempuan ke, perempuan kita upah ke apa ke. Kalau kata kita terpaksa, kita kena make sure tutup. Nak salin pampers ke apa, kita tudung, lap apa semua. Kita kena minimize. Betul-betul kurangkan sentuhan dan direct kontak dengan mak kita. Pasal dia ada anak jantan saja, tak ada siapa anak perempuan nak urus dia. Dia mak pula, pak semua anak perempuan, tak ada anak jantan, siapa nak urus? Orang lain bukan mau. Kalau nak bayar duit, tak ada duit, boleh dalam keadaan darurat. Hukum tetap hukum. Melainkan kalau tak ada apa, dia uruslah. Kan? Dia urus. Baik. Dapat
Tapi yang kata mandi tadi boleh. Anak tak boleh. Kalau saya mati, anak perempuan saya tak boleh urus saya. Yang boleh urus saya bini saya. Tu kena habaq kat bini. Hang nak boleh dah urus aku seorang-seorang ni. Berat aku ni. Kena ada 3-4 orang. Mudah sikit seorang jurus ayak, seorang gosok. Betul juga abang tu. Tu lah. Macam mana? Aku bukan fikir nak seronok hidup ni, aku fikir lepas mati tu. Amal lagi orang boleh tonyok, Sekejap lagi tak ada mati aku tonyok dulu. Itu perbincangan sebelum tidur. Terus lelaki dia pun bismikallahumma ahya wa amut lena. Takut dimandikan sebelum mati. Tapi saya nak habaqnya demikian boleh. Tapi kalau anak tak boleh. Apa bukti anak tak boleh? Ketika Zainab meninggal, Nabi mengajar wanita-wanita untuk mandikan anak dia. Dia tak masuk. Cuma dia habaq apa? Mandikan 3 kali. Letak bidara. Last kali buh ayak kapak barui. Nabi instruct. Nabi hanya memberikan arahan. Kata ulama, Nabi tak masuk. Nabi tak pergi join mandi Zainab. Menunjukkan tak boleh. Tu dalil kata tak boleh. Lelaki mandikan perempuan, perempuan mandi illa kecuali isteri, suami, isteri. Termasuklah dalam ketika kalau mati pun tak boleh. Ketika hidup pun tak boleh. Adalah makcik-makcik ujung kampung ni, kampung Pinang Sebatang ni, dia duduk pergi tanya, Ustaz, esok kalau laki makcik mati, boleh makcik nak cium dia? Ni pun kita nak habaq tu terang. Sebab apa? Pasal takut kok mati sehari dua ni tak ada nak tanya. Boleh dah nak cium? Masa hidup boleh ke tak? Ni masa hidup boleh tak cium suami? Boleh. Masa mati? Ustaz, mereka habaq kata batai yak mayang. Kita pun tanya balik, makcik, laki makcik nak mayang apa lagi dah, hoi? Saya pun heran lah kata tak boleh. Sat lagi batai yak mayang. Ni nak mayang lohok apa Jumaat apa duk kerah dah. Mati terkujur. Tuan-tuan kena faham, kita mandikan jenazah ni bagi clear sikit mengaji hukum ni. Kadang bukan yang faham pun. Kita mandikan jenazah ni ta'abbudi. Pasal apa mandikan jenazah? Mandikan jenazah tu bukan untuk dia semayang, bukan untuk angkat hadas. Tak. Kita mandikan tu pasal Tuhan suruh mandi, mandilah. Tuan-tuan bersama dengan isteri, tuan-tuan mandi untuk apa? Tuan-tuan mandi junub untuk apa? Untuk nak semayang. Masya Allah. Kita ambil wuduk, kita mandi wajib ni pasal nak buat ibadah. Yang kawan tu nak buat ibadat apa? Ni anak perempuan, anak lelaki jangan duduk cium, jangan duduk ni apa ni sakit batal ayak mayang. Pok kami tak mayang dah tu imam oi. Cium. Tak ada masalah. Lagi mai khurafat tau. Saya pun terkejut. Dia kata jangan cium boleh, jangan duduk teriak pula, jangan duduk teriak sakit menitik ayak mata. Pasal apa? Biasalah kita tengok menitik ayak mata. Kalau menitik ayak mata dia jadi macam mana? Saya kena azab. Tuan-tuan, satu orang dia tak dah nak pergi duk teriak bagi menitik. Tak normal. So faham Boleh cium. Isteri dan anak-anak boleh cium, tak ada masalah. Suami boleh cium. Tapi yang mahram lah, yang tuan-tuan nak pergi duk celapak cium bini orang tu siapa? Dia tanya aku nak cium sama. Tu imam tanya, hang ni siapa pula? Dia ustaz kata boleh cium semalam. Ni ustaz kata bini dia. Balik pergi cium bini. Tiba-tiba tuan-tuan mai satu perempuan, mai cium. Yang ni kita duk urus banyak dah. Yang ni tuan-tuan semua file punya tebal kita duk urus. Siapa nak urus mai jumpa kita. Kita sembang tepi. Ada satu cerita. Saya ingat dia buhung saya dulu. Dia menikah punya lama, lepas tu dia boleh sembunyi sampai dia mati. Kira teror. Tahu pun lepas mati. Kan? Marah tak? Tak marah tuan. Tapi dia kata kalau boleh bagi hidup lagi dia ketahuan. Lebih baik tuan-tuan mati jangan mengkik dah. Kalau pandai boleh buat lah kan. Baik.
So boleh boleh cium walaupun dah mati, tak ada masalah. Sentuhan tidak merosakkan wudu. Okey, baik. Hadis ni juga menunjukkan bahawa Fatimah berkhidmat pada suaminya. Yang ni dia berlaku sedikit perbahasan panjang lebar di kalangan para fuqaha tentang tanggungjawab isteri terhadap rumah tangga. Saya tahu sebahagian pakar-pakar motivasi kalau kita dengar depa cerita, masya-Allah dahsyatlah, kira tak payah duk buat apa, tengoklah TV saja apa semua tak ada. Dia kata kita hanya bertanggungjawab melayan kehendak seksual suami melahirkan anak, kita tak perlu buat apa satu pun. Kan? Saya tak tahulah, tapi yang mana yang kita tengok dalam penangan para fuqaha, kita tengok, mari kita baca. Di sisi mazhab al-Imam Abu Hanifah, dia kata sekiranya seorang isteri itu sakit dan tidak mampu untuk menjalankan tugasnya, hendaklah suami menyediakan makanan yang sudah siap. Kalau isteri itu tak mampu, sakit, ada masalah ke apa ke, kita bantu. Sebaliknya, di sisi mazhab Hanafi, sebaliknya jika mampu, sihat dan sebagainya, hendaklah isteri menunaikan tanggungjawab dan tugas menguruskan rumah tangga, memasak, mengemas dan sebagainya. Dan tanggungjawab itu tidak wajib ke atas suami, sebaliknya dibebankan ke atas isteri. Dalilnya hadis yang tuan-tuan baca tadi. Siapa yang uli tepung? Ali ke Fatimah? Fatimah. Tangan yang luka tangan Ali ke tangan Fatimah? Tangan. Tetapi Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu ta'ala, dia sebut satu pandangan yang menarik berdasarkan pada dalil-dalil yang dia kata, kalaulah kita tu orang berada, boleh sediakan orang gaji, dan isteri kita pula daripada keturunan bangsawan, maknanya dia ni memang tak pernah buat kerja. Pasal itu bila kita nak kahwin, kita kena tengok sekufu ni, dia tak pernah buat kerja, kan? Dia tak pernah. Kalau kita beli temenung pun, dia ambil temenung terus goreng, tak buang perut dah. Kira nak habangnya, tuan-tuan jangan main-main. Ada anak-anak orang kaya bukan boleh kena sabun sikit, tangan melupah. Jenuh tuan-tuan. Tak apa ustaz, cinta buta. Cinta buta ni dia hanya tahan seminggu saja. Lepas tu celek lah. Minggu pertama, jangan pinggan kat pinggan, tak. Kena seminggu balik mai baju penuh raga, pinggan penuh atas meja, anak berak tak tukar pamper, dia balik petang dengan penat apa semua. Pukul 9 esok tak danggat buka, dia pergi berdiri mahkamah syariah tu. Kita kadang-kadang bila dengar drama Melayu punya, dengar motivasi punya cerita tu, dia kahwin ni macam duduk dalam syurga. Sebab itu tuan-tuan penting mengetahui hakikat dan tanggungjawab. Tapi Dr. Yusuf Al-Qaradawi kata, ulama-ulama dulu pun sebut benda yang sama. Kalau kita orang kaya, ada duit, bini kita pula daripada keturunan yang memang bangsawan, yang memang mereka tak pernah buat kerja, salah satu tuntutan agama dalam merealisasikan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan gaulilah, layanlah mereka isteri kamu dengan cara yang terbaik, menyediakan orang gaji. Itu kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi the best husband. Kalau dia mampulah. Kalau dia tak mampu, dia jadilah orang gaji tu. Kan? Dia bagi orang gaji. Dia kata, abang saya ni duduk rumah tak nak buat kerja apa, saya anak orang kaya, kan? Semua orang gaji buat. Macam mana kalau menikah dengan abang? Tak apa, aku pun boleh bagi orang gaji. Dr. Yusuf kata ni best. Fuqaha lain berkata, bagi khadam kalau dia mampu. Okey, baik. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, semua jumhur mazhab kata apa? Suami khidmat kalau isteri tak mampu menguruskan diri dia, artinya dia sakit dan sebagainya, ditimpakan keuzuran. Ini tuan-tuan kita nak cari bukan mudah. Seperti menunggu Lailatul Qadar. Boleh suami yang mengurus. Pasal itu tuan-tuan, suami yang menguruskan isteri ketika sakit ni dianggap keajaiban alam.
Dia boleh jaga kita waktu kita sakit dan sebagainya. Baik, hadirin mukminin. Tu antara sebab itu disebut oleh Syekh Siddiq Hasan Khan. Dia kata apa? Dia kata layanan seorang suami kepada isteri ni bergantung kepada individu. Bergantung kepada kemampuan suami. Bergantung kepada keadaan isteri. Mana isteri tu kalau dia biasa senang, kita nak kena provide juga hak biasa tu. Kan? Sebab itu Sabariyah lari meninggalkan Kasim. Berkahwin dengan Dr. Asmadi. Dia duk biasa senang. Kan? Lalah kali yang buta Kasim lah juga. Tuan-tuan, kita kena hidup di atas realiti. Itu ya. Kan? Baik. Tapi saya nak sebut juga, yang menjadi problemnya apabila dia tak penuhi hak isteri tadi. Menyediakan tempat tinggal untuk isteri dia. Dia ada 4 benda. Pertama, tanggungjawab suami. Bagi makan minum. Bagi pakaian. Apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, tempat tinggal. Yang ni keperluan yang wajib. Selain daripada itu, ihsan. Jadi satu orang suami kalau dia bagi rumah tangga, dia bagi rumah, selesai. Makan minum selesai, cukup. Kira the best. Lepas tu dia ihsan sikit yang lain-lain tu, alhamdulillah. Itu apa yang disebut oleh para ulama. Baik. Kemudian yang terakhir, hadis ini juga menunjukkan kelebihan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana zikir ini bukan sahaja memberikan pahala dan fadilat dari sudut akhirat, tetapi zikir juga berperanan memberikan kekuatan dari sudut jasmani, fizikal, tubuh badan. Sebab itu orang yang mengamalkan zikir ini akan mendapat kekuatan dunia dan akhirat. Ini kelebihan dia. Jadi sebab itu kata para ulama, kelebihan zikir ni bukan setakat kita dapat pahala, bukan setakat menyucikan rohani kita, mendekatkan diri kepada Allah, dia juga menjadi sumber kekuatan. Sebab itu kalau tuan-tuan ada masalah zikir, dia bagi kekuatan. Dia bagi kekuatan jasmani ni, buat kerja jadi double, jadi triple dan tak penat. Ali kata, start daripada malam, ni Ali sebut ni, start daripada malam, mula daripada malam Nabi ajak kami tu, aku tak tinggal sampai mati, sampai ke hujung hayat. Orang tanya Ali, termasuk pada malam perang Siffin, perang dia dengan Muawiyah, dia berperang dengan Muawiyah, pada malam tu pun kau baca kau sebelum tidur? Malam tu pun aku baca. Malam perang tu pun dia tak tinggal zikir tu. Kita tuan-tuan, tak perang pun kita tak tinggal, tak baca dah, tambah kalau perang. Besar. Tu kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Jadi itulah beberapa perkara yang disebut oleh para ulama dan beberapa faedah yang boleh kita petik daripada hadis yang berlaku kepada Fatimah dan juga suaminya Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Di antara banyak tu kita dah petik poin-poin dia, walaupun hadis tu zikir tu, tapi banyak faedah-faedah hukum yang kita kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan tuan-tuan semua dapat mengamalkan dalam kehidupan harian. Aqulu ma sami'tum, saya mendahului apa yang tuan-tuan dengar pada malam ini. Astaghfirullahal azim li wa lakum, dengan saya memohon ampun kepada Allah bagi diri saya dan semua tuan-tuan yang mendengar kuliah pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.